Setiap kali nama Najib Razak keluar, mesti yang pelik beritanya. Terbaru ini lagi pelik, tuan-tuan dan puan-puan. Banduan Najib Razak, banduan yang paling berprofil tinggi rasanya di Malaysia, kerana beliau adalah bekas Perdana Menteri. Dan bukan tidak lama lagi, memang sudah pun dikenakan hukuman penjara. Cuma sekarang perlu dirayuan dan Mahkamah Persekutuan lagi lah untuk Rosmah Mansor pula. Isteri beliau pun mungkin akan masuk penjara. Memang sudah dijatuhkan hukuman penjara, tetapi berharap kepada Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Adakah kedua-duanya akan dia menang atau tidak? Kalau tidak, memang dia akan dipenjara panjang betul lah. Oke, terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan pilihan raya umum pula kali ini. Najib boleh bertanding PRU 15? What? Ini memang lucu. What? Aduh, tolonglah. Jangan. Saya terus terang, jangan. Kenapa jangan? Janganlah rusakkan negara Malaysia dengan banduan pula tiba-tiba bertanding PRU 15. Tapi apapun, kita baca dulu berita inilah. Persoalan berbangkit di Mahkamah Tinggi pada hari ini, yaitu sama ada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang menjalani hukuman penjara dibenarkan menjadi calon pilihan raya umum ke-15 atau sebaliknya. Ia berdasarkan keputusan permohonan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Jabatan Penjara tidak membenarkan Najib menghadiri persidangan Dewan Rakyat yang mungkin memberi kesan langsung kepada peluang Najib bertanding pada PRU 15. Peguam Najib iaitu Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata perkara itu penting kerana bekas Perdana Menteri itu mempunyai hak mengikut perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Oh begitu, tak apalah. Kalau mahkamah benarkan, okeylah, benarkan je lah. Undilah Najib. Oh, nanti gambar banduan pula, susah juga. Najib mempunyai hak hadir ke Parlimen. Peruntukan undang-undang memberi hak kepada banduan untuk ditemani dan hadir ke Parlimen. Namun laporan mengatakan Parlimen dibubarkan. Soalan berbangkit sama ada Najib boleh hadir ke tempat pencalonan dan dicalonkan pada PRU 15. Perkara ini boleh dipertikaikan mengikut perkara 48 dan sebab itu saya cadangkan kes permohonan semakan kehakiman seawal Jumaat ini. Katanya pada pengurusan kes itu di hadapan hakim, yaitu Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid. Terdahulu Peguam Persekutuan M. Kogila Bigai yang mewakili Jabatan Peguam Negara AGC memohon tarikh pendengaran kes itu ditetapkan sekurang-kurangnya seminggu dari hari ini. Ia berikutan AGC memerlukan masa untuk meneliti permohonan difailkan oleh bekas Perdana Menteri itu. Katanya sekiranya terdapat bantahan berhubung permohonan, pihak kami akan memaklumkan kepada mahkamah katanya. Mahkamah kemudian memutuskan pada 19 Oktober untuk pendengaran kes berkenaan. Menerusi notis permohonan semakan kehakiman itu, Najib yang bertindak sebagai pemohon menamakan Kerajaan Malaysia, Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Jabatan Penjara sebagai responden. Bekas ahli Parlimen Pekan itu, wow, sekarang sudah bekas lah, sebab sudah bubar kan. Bekas ahli Parlimen Pekan itu memohon antaranya perintah certiorari iaitu untuk mengenepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya mendapatkan akses kepada pegawai atau pembantu bagi tujuan menjalankan kerja di kawasan parlimennya. Najib juga memohon perintah yang sama untuk mengenepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya hadir pada persidangan Dewan Rakyat. Turut dimohon perintah mandamus supaya responden mengambil semua langkah perlu untuk membenarkannya menghadiri sidang Dewan Rakyat pada tarikh yang sudah ditetapkan dan relief. Perintah dan serta lain-lain arahan yang difikirkan wajar oleh mahkamah. Dalam afidavit sokongannya, Najib berkata Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Penjara melalui penjara Kajang pada 28 September lalu menyampaikan keputusan menolak permohonannya untuk menghadiri sidang parlimen atas alasan keselamatan. Tidak berpuas hati dengan keputusan itu, Najib mengemukakan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri pada 30 September lalu dan oleh kerana sidang bermula pada 3 Oktober lalu, beliau memohon supaya keputusan dipercepatkan. Oleh kerana tiada seberang jawapan, Najib memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman. Katanya berdasarkan perkara
59 Perlembagaan Persekutuan. Beliau mempunyai kewajiban dari segi perlembagaan untuk melaksanakan tugas dengan efektif sebagai ahli parlimen pekan. Oke. Kalau tidak ikut undang-undang, saya tidak setuju Najib Razak Banduan ini jadi wakil rakyat. Saya tidak setuju. Tapi kalau ada dalam perlembagaan ada undang-undang mengatakan sedemikian, kamu uruslah cepat-cepat, kasih manang dia supaya dia boleh bertanding. Kalau ada undang-undang dan dia memang ada hak untuk bertanding dan tidak menyalahi undang-undang Malaysia serta perlembagaan Malaysia, kamu uruslah dia supaya dia boleh bertanding. Tapi kalau indah dah, janganlah benarkan mana boleh Banduan jadi wakil rakyat. Okey? Siapa-siapa pun Banduan tidak boleh jadi wakil rakyat. Anwar pun kalau masuk penjara jadi Banduan, jangan kasih jadi wakil rakyat. Rafizi pun sama. Siapa lagi? Mahathir pun sama. Mat Sabu pun sama. Lim Guan Eng pun sama. Siapa saja yang sudah jadi Banduan, saya tidak setuju kalau jadi ahli Dewan Rakyat. Kecuali ada undang-undang yang mengatakan mereka boleh. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Satu demi satu negeri pastinya sedang dalam proses untuk menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan. Kemudian untuk memberikan nasihat kepada Sultan dan akhirnya memohon perkenan daripada Sultan untuk pembubaran setiap adun-adun di seluruh negeri di Malaysia. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bubar DUN. Menteri Besar Pahang akhirnya memberikan keputusan belum terima tarikh menghadap. Ini berita 11 hari bulan Oktober kemarin. Kemarin punya berita 11 Oktober tahun 2022. Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata beliau masih lagi belum mendapatkan menerima tarikh untuk menghadap pemangku Raja Pahang iaitu Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berhubung dengan status Dewan Undangan Negeri DUN Pahang. Kata beliau dalam kenyataan tersebut, belum dapat tarikh, saya tidak mahu mendahului tuanku, katanya. Ringkas semasa ditanya jika DUN Pahang akan dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan pilihan raya umum PRU15 ekoran pembubaran parlimen semalam. Beliau berkata demikian ketika beliau ditemui selepas menghadiri majlis penyerahan traktor kepada Jambatan Pertanian Pahang di Wisma Pahang di Kuantan yang berlangsung sebelum persidangan DUN Pahang bermula pada hari ini. Semalam pengerusi Barisan Nasional BN iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata DUN di bawah pentadbiran Barisan Nasional kecuali Melaka, Johor dan Sabah akan dibubarkan serentak dengan pembubaran parlimen bagi memberikan laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Pahang ditadbir oleh Barisan Nasional selepas keputusan pilihan raya umum ke-14 yang menyaksikan BN menang 25 daripada 42 DUN manakala Pakatan Harapan 9 dan PAS pula adalah 8. Mengulas mengenai program pada hari ini, Wan Rosdi berkata kerajaan negeri memperuntukkan 3.4 juta bagi membeli traktor, 22 traktor untuk membantu petani yang berhadapan dengan kesukaran menyewa traktor bagi menguruskan tanah pertanian mereka. Ini merupakan kali pertama kerajaan negeri Pahang menawarkan bantuan seumpamanya. Traktor ini akan diletakkan di bawah kendalian Jabatan Pertanian dan mereka yang berhasrat menggunakannya boleh menyewa pada kadar yang sangat murah, katanya. Wan Rosdi berkata 10 daerah di negeri ini kecuali Cameron Highland masing-masing akan menerima 2 buah traktor manakala 2 lagi diletakkan di pejabat Jabatan Pertanian Negeri. Okey. So kita akan menunggu satu demi satu DUN di setiap negeri adakah dibubarkan atau tidak. Yang pasti kemungkinan besar Sabah, Melaka dan Johor tidak akan dibubarkan DUN kerana baru saja pilihan raya negeri. Di mana sekarang di Sabah ditadbir oleh GRS dan dalam GRS ada juga kerjasama dengan Barisan Nasional UMNO
Kemudian di Sarawak GPS 100% parti daripada negeri Sarawak. Dan di Johor pula Barisan Nasional berjaya menang dengan amat bergaya. Dan begitu juga di Melaka Barisan Nasional menang dengan bergaya melebihi 2/3. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.